Assalamualaikum semua, saya Muhammad Mahdi Zulkifli dan kami akan terangkan isu pluralism agama. Okey, secara ringkasnya, pluralism agama ni adalah kepelbagaian agama yang membawa fahaman bahawa semua agama ni adalah sama dan mendakwa kenyataan kebenaran setiap agama. Pluralism agama ni bermula dekat negeri barat, tetapi hanya dibincangkan dalam acara ilmiah seperti dalam kelas. Kemudian, pengikutnya berfikir yang falsafah ni boleh menjadi kunci untuk memajukan diri. Malah, ada juga di antara umat Islam yang mengikutinya. Dekat sinilah terjadinya kesalahfahaman. Ada dua insan yang kemukakan falsafah tentang isu ini. Yang pertama daripada John Hick yang menyatakan bahawa Tuhan adalah sama dalam setiap agama, cuma berbeza pada cara. Yang kedua daripada Peter Byrne. Peter Byrne memberi 3 falsafah. Yang pertama adalah sama dengan John Hick. Yang kedua adalah setiap agama menjanjikan keselamatan kepada penganutnya. Yang ketiga adalah tiada maklumat yang jelas tentang Tuhan. Dengan hujahan ini, mereka kuatkan lagi fahaman falsafah pluralism agama. Di Malaysia, isu ini berkait dengan isu liberalisme dari Indonesia. Tujuan dan pegangannya adalah sama, dan di Malaysia terdapat pendukung dari kalangan orang kenamaan. Dalam penerangan kami ini ada 3 objektif. Yang pertama, untuk menjelaskan isu pluralism agama kepada semua pihak. Yang kedua adalah untuk menerangkan kesalahpahaman tentang isu ini. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti gerakan isu ini dalam setiap agama. Terima kasih Muhaimin. Assalamualaikum. Nama saya Azim dan saya akan cerita sedikit tentang gerakan pluralism agama yang ada di Malaysia. Kita pergi ke agama Hindu dululah. Fahaman ini wujud dalam agama Hindu selepas tertubuhnya Badan Bukan Kerajaan yang diasaskan oleh seorang lelaki pada tahun 1955 di Kuala Lumpur. Selepas kematian lelaki ini, tempat dia telah diganti oleh seorang wanita sampailah sekarang. Kedua-dua tokoh ini mempunyai kiblat yang sama, iaitu Hindu Batiniah yang berasal daripada negara India daripada gerakan Ramakrishnan Mission. Fahaman ini mengatakan bahawa semua manusia ni ada roh purba yang dikenali sebagai Atman, dan apabila roh ni mencapai tahap tertinggi, maka roh kita akan bersatu dengan roh Tuhan, iaitu Brahman. Mereka ini mengimani konsep Buddhism yang mengatakan bahawa semua benda yang ada kat dunia ni ada zat Tuhan dia sendiri. Dari sudut falsafah pula, dia boleh dikenali juga sebagai perennial philosophy and transcendent unity, yang mana manusia ni dari sudut zahir dia berbeza dengan Tuhan, tapi daripada sudut batin sama dengan Tuhan. Tak ada beza lah kan kita dengan Tuhan ni. Ada satu kuil ni nama dia The Temple of the Universal Spirit. Kalau korang tengok dalam kuil tu, ada banyak elemen agama seperti perkataan amin daripada agama Islam, perkataan aum daripada agama Hindu, dan perkataan amin daripada agama Kristian, dan simbol Om Shanti daripada agama baru Brahma Kumari. Seterusnya kita pergi ke sudut agama Islam. Fahaman pluralism agama ini dipelopori oleh tokoh politik Malaysia kita sendiri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah menyampaikan satu ceramah yang bertajuk The Religion Pluralism in a Divided World di London pada tahun 2010. Dalam ceramah ni, dia definasikan bahawa fahaman pluralism agama dari sudut agama Islam ini bererti kita menerima kebenaran agama lain. Kenyataan Anwar Ibrahim ini disokong oleh Dr. Muhammad Hashim Kamali melalui penulisan beliau di akhbar New Straits Times. Seterusnya kita ada Osman Bakar, pelopor konsep pluralism Islam yang diperkenalkan kepada rakyat Malaysia. Osman Bakar ni mengatakan bahawa pluralism agama ini merupakan dialog antara agama-agama lain. Kita pergi ke Pertubuhan Bukan Kerajaan yang menyokong gerakan pluralism agama di Malaysia. Kita ada Malaysian Interfaith Network MIN yang mempunyai 20 badan gabungan. Antaranya ialah Sistem Islam, Institut Kajian Dasar, Christianity, Hinduism and Sing, Rotary Club and so on. Okey, kita pergi pula ke tokoh-tokoh yang menyokong gerakan pluralism agama di Malaysia. First, kita ada Kerajaan Langit Ayapin, ajaran Arifin Muhammad yang mengatakan bahawa semua agama adalah sama dan semua orang berhak mengamalkan agama masing-masing dengan cara yang mereka suka. Saya berjumpa dengan Ayapin sendiri di langit, saya jumpa. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata, dia panggil. Alam Bazrah, dia panggil alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayapin di istana dia. Jadi Ayapin ni adalah Tuhan bagi saya. Jadi saya duduk atas bukit ni, saya tengok
satu ayah ping ni, dia duduk, kaki dia ni duduk di bawah bukit. Lepas tu, saya duduk atas bukit. Sedangkan saya lengok lagi tu, dia tinggi lagi daripada bukit. Nak rayaknya kelebihan, kebesaran, ketinggian dia. Ayah ping ni. And kita ada fahaman Sofian Perenis. Fahaman ini mengatakan bahawa Tuhan berada di puncak yang tertinggi, manakala semua agama mengalir daripada atas ke bawah. Kita pula ada penganut mazhab Tauhid. Okey, fahaman ini mengatakan semua agama adalah sama rata dan tak ada beza lah. Nak tahu tak siapa tokoh-tokoh yang menganuti mazhab ni? Anwar Ibrahim, Hashim Kamali. Setakat ni dua ni je lah yang saya tahu. Seterusnya kita ada Islamic Pluralism, diasaskan oleh Osman Bakar yang saya cakap tadi. And konsep ini diperkenalkan melalui karya pada tahun 2006. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Nasrul Ahmad dan saya akan sambung pembincangan kita hari ini. Dan bahagian saya ialah faktor-faktor penyebaran fahaman pluralism agama dan pandangan daripada agama Hindu, Kristian, Yahudi, Buddha dan juga Islam. Mula-mula kita akan beri kepada bahagian agama Hindu. Untuk agama Hindu kita ada dua tokoh yang terkenal. Yang pertama ialah Mahatma Gandhi dan yang kedua ialah Prof. Houghton Smith. Mereka membawa ideologi pluralism dalam agama Hindu. Tetapi perkara ini telah ditentang oleh seorang doktor yang bernama Dr. Frank Gaetano Morales yang mengatakan bahawasanya untuk agama Hindu, untuk mencapai keterangan dalam agama Hindu, mereka perlukan hanya 4 jenis yoga, yakni Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga dan Raja Yoga. Selain daripada itu, mereka tidak akan mencapai ketenangan. Kedua, kita akan pergi pada bahagian Kristian. Seorang penganut Kristian yang bernama Frank Susano yang mengatakan bahawasanya agama ini adalah lembaga moral dan di mana ia harus diperkayakan dengan aliran-aliran New Age seperti metafizik, holistik dan juga budaya. Tapi perkara ini ditentang keras oleh gereja Katolik. Mereka berhujah dengan berkata, Jesus ataupun Nabi Isa AS adalah satu-satunya perantaraan Tuhan. Dengan meletakkan keyakinan ini, maka mereka mendapat keselamatan dan ketenangan. Ketiga, kita akan pergi bahagian Buddha. Untuk agama Buddha, mereka menolak pun tidak, menerima pun tidak. Seorang tokoh yang bernama Anguttara Nikaya berkata, jangan kita menghormati agama kita dengan mencela agama lain. Sebaliknya kita menghormati agama mereka supaya agama kita berkembang. Mereka penganut agama Buddhism ini berfahaman bahawasanya mereka menolak landasan yang tidak konkret kerana mereka merasakan landasan ini tidak berguna dan bukan syarat mutlak untuk mendapat penghidupan yang suci atau lebih dikenali sebagai Nirvana. Yang keempat ialah agama Yahudi. Untuk agama Yahudi, saya tak dapat menjumpai tokoh-tokoh yang bawa ideologi pluralism ini kerana agama Yahudi menolak sekeras-kerasnya tentang ideologi ini. Mereka mengatakan bahawasanya agama Yahudi adalah agama yang paling benar. Seorang tokoh daripada Yahudi bermadah, there is no place on earth, no days or night, no hours or minutes when one is not a Jew or a woman. Kita akan, untuk agama Islam saya akan balikkan sebentar kerana saya kerana agama Islam mempunyai beberapa hadis dan Al-Quran yang saya akan sampaikan selepas ini. Seterusnya kita akan bagi bahagian yang kedua, yakni faktor-faktor penyebaran pluralism agama di Malaysia. Salah satu penyebarannya melalui buku-buku. Terdapat buku-buku yang telah diterbitkan tapi telah disekat oleh kerajaan Malaysia. Antaranya adalah buku kahwin campur antara Muslim dengan non-Muslim dan hukum barat pun Islam. Kedua-duanya diterbitkan oleh seorang penulis yang bernama Radi. Dan kedua, kita akan masuk penyebaran melalui televisyen. Antara filem-filem yang membawa ideologi pluralism ini adalah seperti yang kita tahu, The Life of Pi, satu filem yang agak terkenal, My Name is Khan, Tanda-Tanda dan juga Sepet. Yang ketiga, kita akan masuk penyebaran melalui badan-badan kerajaan yakni NGO. Tapi perkara ini telah disampaikan oleh sahabat saya Azim sebentar tadi, jadi saya tidak perlu menerangkan bahagian ini. Dan kita akan balik kepada agama Islam. Untuk agama Islam, dalam Al-Quran juga menegaskan bahawasanya barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuklah orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Dan satu lagi ialah sesungguhnya agama yang diradai di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran juga ayat 19. Dan juga Nabi SAW bersabda bahawasanya, demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, tiada seorang yang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman dari ajaran yang aku bawa, kecuali akan menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi terima kasih kerana mendengar pembentangan saya dan akan sampaikan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang sebentar tadi. Nama saya Izian. Saya akan membentangkan tentang cabaran, kesan, cara menangani dan kesimpulan tentang pluralisme agama.
So pertama sekali kita akan pergi kepada cabaran dan kesan. Yang kita tahu, pluralisme agama boleh menghancurkan kemurnian akidah seorang penganut Islam, iaitu dengan cara yang kita tidak dapat sedari. Sebagai contoh, masyarakat dengan datangnya pluralisme agama, ajaran pluralisme agama, setengah masyarakat Malaysia ataupun Islam mula untuk mempersetujui atau menerima sedikit ajaran pluralisme tersebut, dan kesan daripada poin tersebut boleh merosakkan jati diri keagamaan seorang umat Islam, atau dalam kata ayat pendek, masyarakat Islam mudah terpengaruh. So seterusnya, seperti yang kita tahu, pluralisme agama adalah satu konsep yang dibutuhkan secara halus, dan dengan ini mereka akan menggabungkan sifat-sifat ajaran pluralisme agama mereka dengan mencampurkan dengan paparan image fahaman Islam untuk dikongsikan kepada masyarakat. Contoh daripada poin tersebut, bahan-bahan akidah yang tidak menurut syarat sebenar akidah Islam akan dikongsikan dan disebarkan dengan campuran dengan menggabungkan paparan image fahaman Islam. So kesan daripada poin tersebut adalah ini membolehkan kerohanian negara akan terjejas, dan akidah-akidah yang mengikut syarat sebenar telah diubah sesuai mengikut campuran konsep pluralisme agama. Seterusnya, seperti yang kita tahu, pluralisme agama boleh menyebabkan setengah masyarakat untuk membantah dengan kewujudan konsep baru tentang akidah, dengan kata lain iaitu sifat-sifat ajaran pluralisme agama, dan ini boleh menyebabkan satu pergaduhan, kerana akan terjadinya setengah masyarakat menerima konsep tersebut, dan ada juga setengah masyarakat membantah dengan ajaran tersebut. So kesan daripada poin tersebut ini boleh menyebabkan mencetuskan pertelingkahan dan perselisihan fahaman sesama masyarakat lain. Itu sahaja daripada tentang cabaran dan kesan. Sekarang kita masuk kepada cara untuk mengatasi pluralisme agama. So cara untuk mengatasi ialah pihak berkuasa agama haruslah mengambil tindakan untuk mencari jalan penyelesaian, kerana mereka memegang tanggungjawab yang besar untuk menyelamatkan daripada akidah kita dirosakkan. So sebagai contoh, seperti yang kita tahu, Pertubuhan Masyarakat Sejahtera Masyarakat Malaysia telah mengambil langkah untuk mencegah perkembangan dan gerakan pluralisme. Cara mereka mengatasi isu tersebut dengan memberi kaunseling, memberi nasihat yang tegas, dan juga memberi ajaran semula tentang ajaran akidah Islam yang sebenar kepada golongan-golongan ataupun puak pluralisme agama yang ditangkap. Okey, itu poin kedua, itu poin pertama. Poin kedua ialah cara kita mengatasi ialah pengajian Islam IPTA telah mengambil langkah dengan menghasilkan banyak penyelidikan yang menumpukan sepenuhnya tentang bab-bab yang berkaitan dengan pluralisme untuk dibuat kajian. Jadi, hasil daripada penyelidikan tersebut akan dijadikan sebagai rujukan untuk pelajar, dan juga boleh digunakan sebagai pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar maupun masyarakat, seluruh masyarakat untuk mengetahui maklumat-maklumat masa kini tentang pluralisme agama. So, dengan ini membolehkan mereka untuk nampak perbezaan dengan ajaran akidah Islam yang sebenar dengan ajaran pluralisme agama. So dari situ mereka dapat membandingkan mana yang betul dan mana yang salah. So kesimpulannya ialah masyarakat umat Islam perlu pahami sepenuhnya tentang ajaran-ajaran pluralisme agama yang boleh mempesongkan umat Islam. Pluralisme agama bukan sahaja merosakkan akidah Islam, malah ia juga boleh menghancurkan Islam dan juga boleh mengancam kedudukan institusi-institusi lain. Langkah untuk mengelakkan daripada ajaran pluralisme agama berkembang adalah dimulakan daripada peringkat keluarga, masyarakat maupun pemimpin-pemimpin negara kita. Kerana pemimpin di negara kita memegang tanggungjawab yang besar
demi untuk melindungi akidah Islam kita daripada dirosakkan oleh puak-puak lain. Sekian daripada saya. Terima kasih.